Allah dia tidak akan cabut ilmu sekali rentap, tetapi Allah cabut ilmu dengan cara Allah matikan para alim ulama, lalu ilmu tu terangkat sehingga akhirnya tak ada orang pun tahu apa tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tak tahu nak beramal dah. Kalau kita tak share dengan orang, bermakna pertama, kita bakhil. Kedua, kita tak nak orang itu dapat kebaikan sama macam kita. Yang ketiga, kita tak yakin dengan apa kita buat tu betul. Kalau kita tak yakin dengan kita, macam mana kita nak yakinkan orang? Ada setengah agama ni tuan-tuan, kita kawan dengan beberapa orang. Saya ada kawan padri, saya bincang dengan dia. Saya kata, apa rujukan kitab kamu? Dia kata, dia ada Bible. Kalau tuan-tuan buka Bible, saya ada dua version, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggeris. Bible ni ada dua bahagian. Kalau kita satu Bible tu, depan dipanggil Old Testament, yang mereka consider sebagai Taurat. Belakang dia, separuh dia dipanggil New Testament, yang mereka kata sebagai Injil. So, yang atas depan ini yang mereka terima sebagai benda yang diiktifak di kalangan mereka, iaitu Genesis, Leviticus, Deuteronomy dan Exodus. Ini Taurat. Kemudian yang depan ni tuan-tuan ada 4 yang mereka terima, 4 gospel. Matthew, Luke, Mark dan John, Luke. Ada 4. Jadi 2 ni yang dianggap sebagai Bible. Dan bila saya cerita tentang kitab dia, berbincang-bincang saya cerita tentang kitab dia. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kalau aku lama duduk dengan kau, aku takut aku peluk Islam. Kalau lama aku berhujah dengan kau, bercakap, berdialog, aku takut nanti aku peluk Islam. Tuan-tuan, bila saya tanya tentang kitab mereka, saya tanya dia, macam ni. Dia kata, sebenarnya aku pun tak faham konsep agama aku. Tengok. Bolehkah kita tak faham sesuatu benda, kita nak ajak orang faham benda yang kita tak faham? Tuan-tuan faham? Tak faham. Saya pun tak faham. Kita tak faham, nak ajak orang faham apa yang kita tak faham. Mana boleh faham? Tapi agama Allah tidak. Kita dah faham agama ini, kita nak ajak orang lain faham sebab kita faham. Dan kalau kita yakin bahawa agama ini membawa kebaikan, kenapa kita tak ajak orang lain bawa kebaikan sama dengan kita? Kerana kita nakkan kebaikan, kita nak orang juga nakkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini kita nak kongsi. Inilah sifat Nabi yang dipanggil tabligh. Apa tu tabligh? Al-iblagh. Wa ma alaina illal balagul mubin. Balagh, tabligh, menyampaikan. Maksud menyampaikan, share. Sebab tu sharing is caring. Dan orang yang berkongsi ni kerana dia care kita. Dia ada rasa caring dia tu ada. Sebab itu bila kita ni nak masuk syurga, takkan kita nak anak kita masuk neraka. Kita nak dia juga masuk syurga. Kita nak isteri masuk syurga. Nak mak ayah kita, semua keturunan, cucu cicit kita masuk syurga. Tu yang kita pulun jaga mereka. Kalau kita dah pulun keluarga kita masuk syurga, kita juga nak pulun orang lain yang sama-sama kita sayang, sebab dia juga orang Islam, nak masuk syurga sekali dengan kita. Allahu Akbar. Inilah perkongsian. Inilah perkongsian yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam konteks surah Fussilat ayat 33, Allah sebut dengan perkataan apa? Hujung daripada waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amal yang saleh, dan mereka berkata wa qala innani minal muslimin. Allah tak kata wa qala innani minal mu'minin, dan kami terdiri daripada orang yang beriman. Tapi Allah sebut waqala innani minal muslimin. Maksudnya kemuncak daripada kehidupan standard orang Islam itu, dia mesti buat kerja dakwah. Dia mesti suruh yang baik. Dia mesti cegah yang mungkar. Kerana dia menjadi apa dia? Standard, indikator yang Allah beri bahawa orang-orang Islam bukan beriman. Iman tu atas Islam. Tapi peringkat paling basic orang Islam, dia mesti berdakwah, mesti berkongsi, mesti suruh orang buat baik, mesti cegah orang buat kemungkaran. Ini asas agama Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham. Dah 2 dah. Yang ketiga ialah dakwah. Pertama penyeru,
Kedua, yang diseru, saya dah bincang. Yang ketiga, benda yang kita seru. Yang kita seru Islam. Yang kita nak bawa mereka balik kepada Islam yang sempurna, yang komplit. Islam yang syamil, mutasyamil, yang kamil, mutakamil. Islam yang sempurna dan menyempurnakan yang namanya adin. Yang mana orang Islam hari ini menganggap bahawa Islam itu religion. Kalau kita terjemah Islam agama, agama itu religion, kita rujuk balik dalam Oxford Dictionary, religion is a particular system of belief in God or gods. Yang dikatakan religion itu satu sistem kepercayaan kepada Tuhan dan Tuhan-Tuhan yang banyak. Can be deities, dewa-dewa. 300,000, 400,000, 700,000, even 1 juta ada. Kan? Ada agama yang dia punya dewa berjuta-juta, beratus ribu tuan-tuan. Itu religion. Religion. Dari perkataan bahasa Sanskrit, religion, relige atau religio. The unseen world. Dunia yang tak nampak. Sedangkan Islam, dan dia kata lagi dalam Oxford Dictionary, yang dikatakan religion itu, Islam itu is practice. Dia diamalkan dekat temple, kuil, synagogue. Bagi orang Yahudi dipanggil tempat ibadah synagogue. Bagi orang-orang, ada yang tokong, ada yang church, ada yang temple. Dan mereka kaitkan Islam dengan masjid. Kalau itulah yang kita kata bahawa Islam sebagai satu ritual practice saja, satu amalan rohani spiritual yang diamalkan di masjid surau saja, di tempat ibadah, bermakna Islam dengan agama lain sama. Sedangkan Islam dia bukan agama yang kita faham dalam konteks religion. Islam ialah adin. Sebab tu bila kita membawa Islam, kita membawa Islam yang sempurna. Iaitu bila kita membaca Quran, ini Al-Quran. Al-Quran ini 30 juzuk, dia ada 114 surah. Dia ada 114 surah. Sebab tu bila kita ni tuan-tuan, daripada kita duk leka-leka tengok tak apa-apa, tengok Quran ni, kita nak timbulkan rasa sayang. Kita dekatkan dia dengan kita. Tidur sebelah Quran, letak rehal, letak bantal ke, tinggi-tinggi sikit, tidur sebelah dia. Duduk, jangan dalam keadaan 10 hari akhir ni, jangan tidur sangat, selesa sangat. Nabi dah tunjuk pada kita cara bagaimana kita nak hidupkan 10 malam akhir. Nak sebutnya dalam keadaan tidur ayam, letak Quran sebelah kita, bangun nak baca. Apa saja yang datang daripada Quran, kita rasa kasih. Apa saja yang Quran cerita, kita nak laksanakan. Apa saja tu yang Quran larang kita jangan buat, kita nak tinggalkan. Kerana kasihnya kepada Al-Quran, mukjizat yang Nabi tinggalkan pada kita dengan segala aspek, daripada sudut, segala apa saja angle-angle Al-Quran kita kasih. Kalau boleh kita nak hafal. Kita tak hafal, kita suruh anak kita hafal. Atau anak pergi tahfiz. Kita nak ramaikan rumah kita orang yang bermuamalah dengan Al-Quran. Dari sudut bacaannya, dari sudut hafazannya, dari sudut kefahamannya, dari sudut nak tegakkan, nak sampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita tengok subhanallah, kita tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok Al-Quran. Kita nak laksanakan. Daripada 114 surah ni, kita tengok kita nak mula menghafal. Kita tengok Quran ini. Kita pun selama yang aku tahu Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, lepas tu Al-Imran, lepas tu An-Nisa, lepas tu Al-Maidah. Kita cuba menghafal lagi. Lepas tu Al-An'am, lepas tu kita Al-A'raf, lepas tu Al-Anfal, lepas tu At-Taubah, lepas tu surah Yunus, lepas tu surah Yunus, surah ya. Kita pun susun tuan-tuan, surah Hud, surah Yusuf, surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha. Kita susun sebab segala apa yang berhubung dengan Quran kita kasih, kita cinta, kita nak amalkan Quran. Dalam keadaan yang kita bawa ni tuan-tuan, dakwah kita yang dipanggil seruan dakwah itu Islam. Dan Islam itu mestilah sifat dia sempurna. Dan bila kita baca Ramadan, kita baca ayat-ayat dia, kita jumpa dengan ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, dalam surah An-Nur disebat 100 kali sebat. Ketika itu saya nak tanya tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dah khatam berapa kali Quran, rasa perasaan macam mana bila jumpa ayat surah An-Nur ayat 2, penzina perempuan, penzina laki-laki disebat 100 kali sebatan? Apa perasaan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat? Kita baca sekadar macam baca buku. Kita baca rasa penghayatan, rasa gerun. Kerana apa? Rasa berdosa tak laksana.
Rasa berdosa tak menerangkan, rasa berdosa tak sampaikan, rasa berdosa tak berjuang dan menegakkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pernah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita baca jumpa surah Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangannya bagi yang mencuri. Apa perasaan tuan-tuan perempuan bila baca ayat tersebut surah Al-Maidah? Apa perasaan kita apabila membaca ayat-ayat yang mana Allah perintahkan kita supaya melaksanakan? Kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, surah Al-Baqarah, lalu kita berpuasa. Dalam surah yang sama juga Al-Baqarah, Allah sebut dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu hukum qisas, hukum balas. Kita sebagai orang Islam yang membaca Quran, yang beriman dengan Quran, apa perasaan kita bila membaca ayat-ayat ini? Adakah kita rasa sesuatu? Ataupun tak rasa ada apa-apa? Ataupun tak ada perasaan langsung? Ataupun kita rasa benda ni biasa saja? Bahkan lebih teruk lagi, kita baca luar dari sembahyang, kita pertikaikan hukum Allah. Bila kita dengar orang kata tentang hudud, kita pun kata hudud ni zaman ni tak layaklah laksana. Kerana aku rasa dunia ni dah moden dah. Hudud ni boleh laksana zaman Nabi, naik unta, naik keldai, naik himar, naik dongki saja. Aku rasa begitulah. Perasaan itu kata-kata bukan orang yang datang daripada orang yang memahami Al-Quran, orang yang beriman dengan la ilaha illallah. Ini yang kita sebut dakwah itu belum sampai. Orang Islam dia tidak memahami dakwah itu sendiri. Dan konteks dakwah, kita nak sampaikan itu seruan yang namanya dakwah al-Islam sebagai adin dalam kehidupan. Yang keempat, yang dipanggil rukun berdakwah. Yang keempat, tuan-tuan, iaitu dipanggil uslubud dakwah ataupun asalibud dakwah, ataupun kita panggil juga metodologi, ataupun kita panggil kaedah bagaimana dakwah dapat kita sampaikan. Kadang-kadang dakwah itu dengan cara apa? Dengan cara kita buat pendidikan. Kita bangunkan pusat-pusat pendidikan, sekolah, madrasah, tahfiz. Kita buat college Islam. Kita buat universiti Islam. Kita buat sistem pondok. Kita nak memberikan manusia itu dengan jihad ta'lim, dengan jihad ilmu, biar mereka faham dengan keadaan yang formal, supaya mereka akhirnya mereka faham Islam dengan keadaan kita sampaikan. Apa lagi yang kita boleh buat? Cara penyampaian kita banyak asalib, banyak ruang-ruang yang kita kena faham. Macam ni yang kita lihat apa dia? Internet. Kita boleh guna untuk benda jahat, untuk benda baik. Tuan-tuan boleh gunakan, puan-puan muslimin-muslimat boleh gunakan internet untuk kita post gambar makan, baju raya, kita nak beli kasut raya, kita seronok dengan juadah kita. Kita boleh gunakan untuk ajak orang ingat Allah. Bukan payah pun, dekat-dekat Zuhur kita kata jom solat sikit. Kadang-kadang kita tak perasan, daripada 5,000 kita punya sahabat kita, friend list kita dalam Facebook terkesan dengan perkataan pendek, jom solat sikit. Selama ni dia merasakan solat itu banyak. Sebab tu bila orang tanya, kenapa ustaz suka sebut jom solat sikit? Sebab saya kata solat itu sedikit. Sebab tu saya kata solat sikit. Kalau solat itu banyak, kita akan kata jom solat banyak. Contoh saya ambil Zuhur 4 rakaat. Kalau Zuhur itu 4,000 rakaat, ya banyak. 4 rakaat ni pun tak ada bunyi pun, diam je. Bukan cakap apa pun, diam je solatnya. Kalau duduk solat datang seorang tu, diam je. Orang pun tak tahu kita baca apa. Kalau kita baca suratul Fatihah sahaja, tidak baca doa iftitah, tidak ada Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, tak ada. Kita hanya baca Fatihah. Fatihah itu rukun dalam solat. Kita juga tidak baca surah setelah Al-Fatihah, tak ada. Kita terus rokok. Sah Zuhur kita, tuan-tuan. Orang bukan tahu pun. Kita ambil 4 rakaat tu lebih kurang 2-3 minit saja. Entah-entah 2 minit. Nak katanya bahawa solat itu mudah, solat itu pendek, solat itu tidak panjang. Tu yang kita sebut jom solat sikit. Orang tertarik dengan perkataan sikit. Ini dipanggil gaya bahasa. Ini dipanggil cara kita umpan orang. Tahu cara umpan orang? Jadi orang yang malas solat, dia terasa solat ni senang sikit Sebab tu kita ni, jiwa kita bila berdakwah kena luas, kena besar.
kena menjadi orang yang ada jiwa yang besar. Hanya jiwa-jiwa yang besar boleh melakukan perkara yang besar, dan orang yang jiwanya kecil tidak boleh melakukan perkara yang kecil. Bukan besar, yang kecil. Orang yang jiwanya besar memandang perkara yang besar itu kecil, orang yang jiwanya kecil memandang perkara yang kecil itu besar. Ini kaedah yang diajarkan dalam syair Arab yang disebut yang dipanggil orang yang jiwanya besar. Ya'ti macam mana dia punya tu? Ya'ti as-sigharu fi anil kabiri sigharuha. Bagi orang yang jiwanya besar, dia memandang benda yang besar tu kecil. Bagi orang yang jiwanya kecil, memandang benda yang kecil tu besar. Lalu kata orang yang boleh memahami kerja dakwah, sebab kerja dakwah ini dia tadi pertama kerana ilmu, yang kedua bahawa berdakwah menyampaikan ini wajib, tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua orang. Cuma yang berbezanya dari sudut kedudukan kita. Ustaz dengan kaedah dia, bagi orang biasa dengan kaedah masing-masing apa yang dia termampu. Tetapi semuanya menjadi Islamic workers, menjadi ejen kepada dakwah, menjadi golongan yang menyampaikan Islam. Dan bila menyampaikan macam-macam, kita tengok kaedah-kaedah pendekatan, semuanya kadang-kadang kita lihat ada kesan dalam kehidupan kita, yang mana semua itu tujuan tidak lain tidak bukan membawa manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbalik kepada al-amru bil ma'ruf itu, dia perkara yang sangat penting tadi kita dah faham. Kemudian saya nak kaitkan pula, iaitu dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sebab itu bila kita tengok suruh orang buat baik, cegah kemungkaran ini, antara perkara yang tak boleh kita kata itu kerja ustaz, itu kerja jemaah tabligh, itu kerja jemaah Islam, itu orang-orang dakwah saja, aku tak perlu terlibat. Jangan tuan-tuan. Sebab keseimbangan dunia ini, saya dah sebut hari itu, bergantung kepada keseimbangan elemen-elemen, komponen-komponen yang Allah muliakan. Sebab tu dunia ini tuan-tuan, dia ibarat gasing yang sedang berpusing. Tuan-tuan kalau tengok gasing tuan-tuan, ketika dia laju, dia bergerak dalam erti kata yang seimbang. Gasing itu berdiri di atas paksi dia dan dia seimbang, laju. Apabila dia sudah perlahan, dia mula gelong. Dia mula gelong, tong 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 tong, sebab gasing itu sudah hilang keseimbangan. Dunia ini juga dia akan hilang keseimbangan bila komponen-komponen yang mengukuhkan dia itu sudah tidak berfungsi, kena faham, ataupun semakin kurang. Dengan arti kata lain, keberkatan dia Allah sudah cabut, Allah sudah tarik. Sebab itu yang duduk di paksi dunia saya sebut hari itu, surah namanya Asy-Syura ayat yang ke-7, bila Allah sebut wa kadzalika auhayna ilaikal qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan demikian kata Allah, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad Quran dalam bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Maknanya Nabi orang Arab, orang yang Nabi dakwah dalam ialah orang Arab, faham bahasa Arab, dan Quran bahasa Arab. Jadi maksudnya apa alasan kamu tidak boleh memahami Al-Quran? Kalau Nabi orang Arab, Quran turun bahasa Jawa, orang Arab tak faham, mana Sabah juga. Nabi orang Arab, Quran turun bahasa Banjar, orang Arab tak faham, mana Sabah juga. Orang Arab yang fasih dan mahir bahasa Arab, Quran turun bahasa Arab, dan Nabi yang menyampaikan orang Arab. Yang kamu boleh tak terima tu apa pasal? Untuk apa? Litunzira ummal qura. Untuk dia Nabi ni memberi inzar, memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura ni ialah jolokan kepada Makkah. Ibu, Qura bandar, negeri. Maknanya ibu kepada ataupun kapital kepada bandar-bandar, bukan saja Mekah, yang bersekitar dengan dia. Dunia ini, paksi dunia duduk dekat Kaabah tuan-tuan. Paksi dunia mengerujuk pada ayat ini duduk di Makkah. Faham ne? Dan sebab itu, kalau Mekah ini terjejas, lain akan terjejas. Sebab itu bila tanda kiamat berlaku, di persekitaran Mekah itu berlaku apa dia? Berlaku gempa bumi yang banyak. Akibat daripada bumi dah tak seimbang. Manusia baik semakin kurang. Ulama Allah matikan. Saya dah sebut dah, innallaha la yuqbidu ilma
intiza'an minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah dia tidak akan cabut ilmu sekali rentap, tetapi Allah cabut ilmu dengan cara Allah matikan para alim ulama, lalu ilmu tu terangkat sehingga akhirnya tak ada orang pun tahu apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tak tahu nak beramal dah. Yang ni nak kiamat dah. Kan? Sebab itu bila kita tengok orang yang baik, orang-orang yang hafal Quran pergi, kita kena rasa takut. Bukan kita kurangkan lagi, kita tambahkan lagi orang yang hafal Quran. Sebab orang baik bila meninggal, orang-orang yang hafal Quran, keseimbangan itu sudah semakin kurang. Allah dah mula tarik Quran dia.